Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 bagi subjek KPG 3013 Insan Group Profesional. Hari ini kami akan membentangkan laporan program Projek Santun Masyarakat PSM kami yang bertajuk Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri Muhammad Sauki bin Keman, Afifah Islam bin Muhammad Nawi, Lu Siong Kiat Rosia Anak Sidi dan Erina Laidin. Semua ahli kumpulan kami daripada ISMP Sejarah. Baiklah, kita akan terus kepada tajuk bagi projek kami, iaitu Projek Santun Masyarakat Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan bercerita berkenaan ringkasan PSM yang telah kami laksanakan. Okey, PSM Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia merupakan sebuah projek santun masyarakat yang dilaksanakan oleh pelajar yang mengambil kursus KPG 3013 Insan Group Profesional. Program ini dilaksanakan adalah untuk bertujuan memberi pendedahan kepada mahasiswa maupun masyarakat di Malaysia berkenaan dengan tapak-tapak yang terdapat di Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan masyarakat di Malaysia, khususnya generasi baru, tidak mengetahui langsung kewujudan tapak-tapak sejarah di Malaysia. Maka dengan adanya penganjuran projek santun masyarakat yang kami lakukan dengan menelusuri tapak bersejarah di Malaysia, maka tapak-tapak bersejarah ini dapat dihidupkan kembali melalui poster dan video montaj yang kami hebahkan. Oleh itu, dalam mengetahui pencapaian objektif pelaksanaan PSM ini, kumpulan kami telah melakukan sebuah pertandingan kuis. Secara keseluruhannya, PSM iaitu Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia telah berjaya dilaksanakan sepenuhnya oleh kumpulan kami. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada slide yang seterusnya. Okey, untuk program kami ini, komuniti sasaran yang kami sasarkan, terdapat 3 komuniti sasaran yang telah kami sasarkan dalam program ini. Yang pertama itu mahasiswa universiti awam dan juga swasta di Malaysia. Yang kedua adalah orang awam, dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu murid-murid di sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Seterusnya, untuk aktiviti ini, kami akan pelaksanaan aktiviti ini telah bermula 15 hingga 28 Disember 2021 yang disertai oleh mahasiswa universiti, orang awam dan murid sekolah. Okey, seterusnya kita pergi kepada perjalanan aktiviti PSM Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia. Untuk minggu pertama, iaitu 15 hingga 18 Disember 2021, kami telah mengadakan poster dan juga video montaj, iaitu fokus tapak bersejarah bagi kumpulan kami, iaitu Taman Negara Gua Niah Sarawak dan Lembah Nenggiri Gua Musang Kelantan. Video montaj tu meliputi Taman Negara Gua Niah, dan poster tu kami buat untuk Lembah Nenggiri Gua Musang Kelantan. Okey, seterusnya video montaj bagi Taman Negara, sebuah poster bagi Lembah Nenggiri ini memberi banyak penerangan dan juga infografik kepada para peserta. Seterusnya, kami juga post video montaj dan juga tersebut di FB page kami, iaitu KPT, iaitu Group 2 KPT. Seterusnya, untuk minggu kedua, iaitu pada 19 hingga 25 Disember 2021, kumpulan kami telah memberi fokus kepada tapak bersejarah yang terdapat di Sabah, iaitu Keranda Kayu Balak dan Kundasan War Memorial. Kami telah menyediakan video montaj bagi memperkenalkan tapak bersejarah Kundasan War Memorial dan poster bagi Keranda Kayu Balak yang terdapat di Sabah.
Selepas menyediakan video montaj dan poster tersebut, kami telah menyiarkan bahan-bahan tersebut melalui Facebook page kumpulan kami, iaitu grup 2 KPD. Seterusnya, kumpulan kami juga turut melakukan perkongsian pautan video link-link tersebut melalui status WhatsApp dan juga kumpulan sembang di grup. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan bagi kumpulan kami, iaitu aktiviti pelaksanaan kami pada minggu yang ketiga pada 26 hingga 28 Disember 2021. Pada minggu ketiga pelaksanaan projek santun masyarakat kumpulan kami telah melaksanakan sebuah kuis yang akan dijawab oleh peserta yang mengikuti projek santun masyarakat kami yang bertajuk Kuis Kenali Warisan Negara. Oleh itu, kuis ini telah mempunyai 18 soalan berdasarkan video montaj dan poster yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami, iaitu pada minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Dan 11 orang responden yang telah berjaya menjawab kuis kami. Seterusnya, bagi kos perbelanjaan pula, kumpulan kami tiada menggunakan sebarang kos perbelanjaan. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan untuk komuniti sasaran. Di akhir perjalanan aktiviti PSM ni, sebuah kajian maklum balas berkenaan dengan PSM yang telah kami laksanakan. Dengan itu, kumpulan kami telah menyediakan sebuah Google Form bagi memudahkan kami untuk mengutip data maklum balas daripada peserta. Seramai 15 orang responden telah menjawab soal selidik maklum balas berikut yang telah disediakan, yang terdiri daripada mahasiswa dan orang awam yang turut terlibat dalam PSM yang telah dilaksanakan oleh kumpulan kami. Seterusnya, berikut merupakan maklum balas daripada peserta. Dalam maklum balas tu kami telah menyediakan sebanyak 9 soalan dan cadangan penambahbaikan. Seterusnya, berikut merupakan pautan bagi pelaksanaan PSM kami, yang mana Taman Negara, Gua Nia Sarawak, Lembah Nenggiri, Gua Musang Kelantan, Kelanda Kayu Balak, Sabah, Kundasang War Memorial, Sabah. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian refleksi bagi projek santun masyarakat yang telah kami laksanakan. Bagi projek santun masyarakat PSM yang telah kami jalankan secara keseluruhannya, saya sangat berpuas hati dengan projek ini. Hal ini kerana dari awal dan hingga akhir pelaksanaan program ini, segalanya berjalan dengan lancar apabila semua ahli kumpulan saya telah memberikan kerjasama dalam melaksanakan perjalanan program ini. Di samping itu, hasil maklum balas daripada komuniti yang disasarkan juga memberikan respon yang positif, di mana mereka telah mengetahui dengan lebih jelas berkenaan dengan projek yang kami laksanakan. Untuk pengetahuan semua, menelusuri tapak bersejarah di Malaysia merupakan projek yang telah kami laksanakan. Dengan cara ini, ia membantu masyarakat untuk mengetahui berkenaan dengan tapak-tapak bersejarah di Malaysia. Melalui projek santun masyarakat ini juga, ianya mampu membantu menambah pengalaman saya sebagai bakal seorang guru dengan beberapa sifat yang telah ditunjukkan dalam projek ini, seperti kreatif dan inovatif dalam menghasilkan video dan juga bahan-bahan pembentangan seperti
poster dan juga video berkenaan dengan PSM ini. Refleksi yang dapat saya berikan ialah daripada projek PSM yang kami laksanakan ini, iaitu ianya amatlah berjalan dengan lancar daripada minggu pertama, minggu kedua dan juga minggu ketiga. Kami melaksanakan projek ini menggunakan platform atas talian, iaitu post dekat Facebook page. Jadi ianya memberi informasi dan juga pengetahuan kepada para peserta. Kemudian penerimaan projek kami yang kami laksanakan ini amatlah baik melalui soal selidik yang kami berikan kepada para peserta. Apa yang saya perolehi daripada projek yang terlaksana ini iaitu nilai kolaboratif antara kumpulan dan juga apa yang penting iaitu kemahiran komunikasi antara kita dan juga para peserta. Jadi ini dapat menjadi nilai tambah kita untuk menjadi seorang insan guru profesional suatu hari nanti. Pada pandangan saya, secara keseluruhannya, kumpulan kami telah melaksanakan program ini dengan jayanya, di mana pada 3 minggu berturut-turut, kumpulan kami memberikan kerjasama yang sangat tinggi dengan bertungkus lumus, menyiapkan 2 buah video montaj dan 2 buah poster, dan pada minggu yang ketiga kumpulan kami telah melaksanakan sebuah kuis yang telah mendapat sambutan daripada peserta. Seterusnya, dari segi maklum balas pula, maklum balas daripada peserta sangatlah memberangsangkan, di mana rata-rata peserta memberi maklum balas yang baik dengan mengatakan bahawa program ini merupakan sebuah program yang amat relevan kepada masyarakat pada masa kini. Secara keseluruhannya di sini, pada pandangan saya secara pribadi, melalui program Santun Masyarakat ini, ia mampu membina jati diri seseorang insan guru perantis kepada seorang insan guru profesional pada masa hadapan. Ianya merupakan sebagai satu wadah persiapan yang perlu ada dalam diri seorang insan guru perantis dengan menyemai beberapa atribut dalam diri mereka, misalnya dari segi atribut penyayang, kolaboratif, adaptif, kreatif, dan juga inovatif. Kumpulan kami telah memilih tajuk Menyelusuri Tapak Bersejarah di Malaysia. Kami telah memilih tajuk ini kerana kami berpendapat bahawa tapak-tapak bersejarah yang terdapat di Malaysia kian dilupakan oleh masyarakat, terutama sekali generasi muda. Maka, dengan pelaksanaan program ini, kami yakin bahawa tapak-tapak bersejarah yang terdapat di Malaysia dapat dihidupkan semula. Seterusnya, melalui pelaksanaan program Santun Masyarakat ini, pelbagai ilmu baharu yang telah saya pelajari, yang mana melalui program Santun Masyarakat ini, saya dapat mempelajari bagaimana untuk mengurus dan merancang sesebuah program. Selain itu, saya juga dapat mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah masalah. Dan akhir sekali, saya juga dapat melatih diri saya untuk berkomunikasi di hadapan orang ramai. Salam sejahtera, nama saya Sungkit. Refleksi saya terhadap PSM ini ialah bagi sebuah negara, warisan budaya ialah kepribadian dan kekayaan untuk mencipta dan membina negara moden. Melindungi warisan budaya dan mengekalkan warisan budaya adalah penting untuk menghubungkan ikatan emosi negara, meningkatkan persatuan negara dan mengekalkan kestabilan sosial, yang juga merupakan prasyarat untuk mengekalkan kepelbagaian dan kreativiti budaya dunia dan menggalakkan pembangunan bersama manusia. Seterusnya, tidak mengira betapa mampunya sebuah bangsa sekarang yang tidak boleh mengalami kehilangan warisan nenek moyang dan kepribadiannya. Hal ini dikatakan demikian karena kehilangan kepribadian adalah kehilangan kekayaan. Oleh itu, kita bukan sahaja harus melindungi budaya yang ditinggalkan, tetapi juga mengkaji dan meneliti dengan teliti. Secara ringkasnya, perlindungan warisan sejarah dan budaya bangsa adalah tugas kerajaan dan sejarah. Oleh itu, kerajaan harus meningkatkan perlindungan warisan budaya dan pada masa yang sama menggerakkan orang ramai melindungi warisan budaya.